Kau jangan cakap je Kelantan resis lah. Kalau kau kalau kau beli kat kedai Kelantan kau kena mahal. Orang cakap Kelantan, kecik Kelantan dapat murah. Sama je. Kek tu maksudnya. Aku kena 18 sebab aku tak cakap sabar. Ya Allah ya Tuhanku. Resis. Orang Malaysia ni resis sebenarnya. Aku nak cakap apalah. Dalam dunia perniagaan, antara penjual dan pembeli, ketika ada tawar-menawar harga, itu suatu hal yang biasa. Jika si pembeli ingin mendapatkan harga yang murah, harus mampu menawarnya dengan baik. Atau jika sudah menjadi pelanggan setia, itu sudah pasti akan mudah sekali mendapatkan harga yang murah. Dan bahkan mungkin bisa juga diberikan bonus tambahan dari barang yang dibelinya, dikarenakan sudah menjadi pelanggan setia. Dan biasanya hanya kerabat terdekat atau masih ada ikatan keluarga, yang dengan mudah mendapatkan harga murah, sekaligus mendapatkan bonus dari barang yang dibelinya. Jika hanya dikarenakan menggunakan bahasa suku atau kaum yang sama, antara penjual dan pembeli, kemungkinan untuk diberi harga murah, sangat kecil sekali. Apalagi untuk mendapatkan bonus barang tambahan, itu sangat tidak mungkin. Jika di Indonesia, dalam penggunaan bahasa, antara penjual dan pembeli, digunakan hanya untuk memikat pembeli, dan mengakrabkan diri pada sang pembeli atau pelanggan. Agar si pembeli kembali datang ke tempat perniagaannya, dan membeli barang-barang yang dijualnya. Contohnya, seorang pembeli yang bersuku Jawa, ingin berbelanja membeli sesuatu, dan pemilik toko itu adalah orang Sunda. Apakah dengan membeli menggunakan bahasa Sunda akan diberi harga yang murah, serta mendapatkan bonus tambahan? Jawabnya tentu saja tidak, karena penjual atau pemilik toko lah yang akan menggunakan bahasa Jawa. Bukan pembeli yang menggunakan bahasa Sunda. Penjual menggunakan bahasa Jawa untuk memikat pembeli dan mengakrabkan diri, agar sang pembeli itu menjadi pelanggan setia. Nah, jika sudah menjadi pelanggan setia, dan jika menawar harga demi mendapatkan harga yang murah, atau ingin mendapatkan bonus barang tambahan, kemungkinan besar itu bisa saja terjadi. Itu baru bisa terjadi dikarenakan sudah menjadi pelanggan setia. Untuk masalah bahasa, antara penjual dan pembeli, itu hanya untuk perantara mengakrabkan diri antar satu sama lain. Dan bisa saling bertukar bahasa di kemudian hari. Lagi pula, Indonesia sudah memiliki bahasa Indonesia, sebagai bahasa pemersatu. Apapun suku bahasanya, pastinya akan menggunakan bahasa Indonesia, jika berbicara dengan salah satu suku lainnya. Karena Indonesia tidak menggunakan kesukuan atau sistem perkauman. Akan tetapi semua itu tidak terjadi pada negara Malaysia, yang memiliki bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Dalam perniagaan Malaysia, masih saja ada yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Yang bisa diartikan, bahwa hal demikian bisa disebut sebagai hal yang rasis. Dan ini adalah salah satu penyebab gagalnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Untuk itu, sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat dulu videonya. Baru-baru ini seorang lelaki berkongsi pengalaman membeli cat di sebuah kedai milik seorang anti Cina. Apa yang menariknya, ia berkongsi kisah bagaimana dia mendapat harga murah gara-gara peta bercakap dalam bahasa Cina dengan anti tersebut. Perkongsian tersebut telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga maya, malah segelintirnya sempat berkongsi pengalaman serupa. Berikut adalah perkongsian video yang tular. Aku ni geng, kalau aku nak pergi beli barang kat kedai Cina, pertama sekali yang aku buat adalah aku akan cakap bahasa Melayu dulu. Bila time aku nak bayar, barulah aku akan cakap bahasa Cina. Bangsa Cina ni geng, bila kau dapat cakap bahasa dia, bahasa Cina ni geng, dorang pasti akan segan dan takut dengan kau. Sebab apa dorang takut? Sebab kau akan minta diskaun dengan dorang.
Dan kenapa diorang segan? Sebab kau pandai berbahasa Cina, pandai berbahasa diorang ni. Ada satu hari tu geng, bapak aku ni dia nak cat rumah. So dia suruh aku pergi survey kedai, mana kedainya ada jual tong cat ni. So aku pun pergilah satu kedai ni geng. Setibanya aku dekat kedai tu, ada seorang aunty jaga kedai tu, owner kedai tu lah. Aku pun minta tong cat dengan dia, 2 tong cat untuk cat rumah. So bila aku nak bayar, aku pun minta diskaun dengan dia. Orang tahu apa aunty tu cakap? Haiya boy, ini cat sudah murah leh, wah tak ada untung lah boy. Aku pun cakap dengan dia, alamak aunty, mana ada bisnes tak ada untung? Kalau tak ada untung, lebih baik you tutup kedai. Aunty tu tetap tak nak bagi diskaun kat aku geng. Bila aku dah bayar, aku pun angkat tong cat tu. Aku pun cakap macam ni dekat aunty tu dalam bahasa Cina. 谢谢 aunty， 改次我来，我要你给我 discount 啊，不要忘记。Maksudnya adalah, terima kasih aunty. Lepas ni saya datang beli barang, saya nak aunty bagi diskaun kat saya. Aunty tu pakai spek mata geng. Dia tercengang geng. Dia tengok aku atas bawah. Dia pun cakap macam ni kat aku. 为什么刚才你不要讲华语嘞？如果你讲华语，我肯定给你 discount. Maksudnya adalah, kenapa tadi kau datang, kau tak cakap bahasa Cina? Kalau kau cakap bahasa Cina tadi, mesti bagi kau diskaun. Orang tahu apa yang terjadi selepas tu? Aunty tu, dia siap bagi aku free 1 tong cat lagi geng. Aku pun cakap dengan aunty tu, aunty, apa you bagi 1 free? Dia cakap apa tu geng? Dia cukup respect bila bangsa Melayu pandai berbahasa Cina, sebab dia bagi aku 1 tong cat free. Sejak daripada hari tu geng, kalau bapak aku nak cat rumah ke, nak beli barang untuk rumah ke, macam kayu ke, macam cat ke, aku memang akan pergi kedai aunty tu. Sebab setiap kali aku datang kedai aunty tu akan sapa aku dengan cukup baik. Dan yang paling penting adalah, aku mesti dapat diskaun. Mana-mana orang Melayu yang pandai cakap bahasa Cina tu, kau jangan segan, kau jangan malu, kau cakap je bahasa Cina. Walaupun kadang-kadang kau rasa kekok, tapi bila kau praktiskan selalu, insya-Allah lama kelamaan kau akan fasih dan lancar berbahasa Cina. Ngomong apa ya? Ha? Harus tunggu apa? Ngomong lah. Kau bisa ngomong Jawa atau tak bisa? GoPro. So sebabkan aku pandai cakap Cina. Sebab aku pandai cakap Cina, so tak adalah isu kena lipat kan. Sebab tengok kat TikTok banyak kena lipat, so tak kena lipat. 不可以啊？这个 memory 什么没？没有 support 上，可以啊，可以啊，可以吗？可以啊，你这要多边也不可以哦。可以，我卖很多了，你要多少？只是你要多少就不了，对不对？可以，谁讲不可以？肯定可以。可以，我在那里可以没？可能我骗你们。看着我看不可以哦。可以可以 ，Merry God， 那他在这边有了，给你一下行，就是等下你讲不能用啊。我看起来看好像不可以 support， 幸好我问多少是不？没有给 discount 吗？送10币啊！我已经送10币了，这个得补钱了。我已经送了，29是直接给我送礼了。Hai, aku nak cerita pasal sebuah kes. Aku tak tahu nak kategorikan ni sebagai resis ataupun apa. Okay. Aku rasa resis lah kot. Dia bangsa kan, race kan. Okay. So last week aku pergi ke Pasar Borneo sebab aku nak cari cili putih. Okay, which is susah nak dapat kat Semenanjung. Cuma ada dekat area Sabah, Sarawak je aku rasa. And kalau dekat Semenanjung ni ada dekat Pasar Borneo, dekat Serdang setiap Sabtu. Okay. So aku pergi di situ. Okay, husband aku adalah Sabahan. So sebab tu aku tahu kat sana ada. And aku pun pergilah mencari itu dan ini. Aku beli mi kolok, beli cili putih yang pendek, yang panjang. Okay. And then satu kedai ni dia menarik perhatian aku. Kek lapis. Orang Sabah aku enjoy, bukan orang Sarawak kan. Okay. Sebelum tu ada seorang akak ni, dia dengan anak kecil. Dia orang Sabah. Husband aku ni dia tak suka nak menawar-nawar. Aku bukan nak tanya, pergi dah tanya harga berapa kan. Dia buat diam, buat bodoh je. So aku pergi tanya, aku tengoklah akak tu kan, dia pergi beli 1.15, 2.30. Okay. Aku beli kek asam. Harga satu kek tu 15. Orang tu beli 15. Aku pun, kek 15. Kek 8 ni murah lah. Aku pun nak beli. Bila aku nak bayar, aku bagi RM20, note RM20. Lepas tu dia pulang aku RM3. Aku cakap, berapa satu ni? 18. Aku cakap, celaka tu perempuan tu Sabahan. Okay, orang sebelum tu aku Sabahan. Beli harga 15. Sampai kat aku 18. Okay, sebab aku tak cakap Sabah. Aku tak reti.
Walaupun lelaki tu sabar. Boleh, tak boleh. Tak boleh lah aku. Dah pandai aku. Aku kena RM18. Okay, total resis aku kena adalah RM3. Okay, RM3. Kau jangan cakap je Kelantan resis lah. Kalau kau kalau kau beli kat kedai Kelantan kau kena mahal. Orang cakap Kelantan, kecik Kelantan dapat murah. Sama je. Kata RM18. Aku kena 18 sebab aku tak cakap sabar. Ya Allah ya Tuhanku. Resis. Orang Malaysia ni resis sebenarnya. Aku cakap apalah. Kau kena aku cakap sabar tu ke? Baru kau nak kasih harga, kasih sayang kau tu. Orang luar. Aku dah orang luar ke? Astaghfirullah. Marah bukan main bila peniaga Cina bagi harga mahal pada pelanggan Melayu. Saya pun marah. Tapi dalam bab ni kita kena adil. Bukankah kita orang Melayu pun buat benda yang sama? Kalau pergi ke negeri-negeri tertentu, pelanggan luar kena cakap ikut logat negeri dia. Kalau peniaga tu tengok pelanggan datang daripada negeri lain, tiba-tiba terus dia jual mahal kan? Tapi bila orang daripada negeri dia kasih murah. Saya tak nak sebut negeri mana, tetapi ianya berlaku. Sikap ini jauh lebih teruk daripada sikap peniaga Cina yang jual mahal pada pelanggan Melayu. Kerana peniaga Melayu jual mahal pada pelanggan Melayu yang datang daripada negeri lain. Dia tak buat pada pelanggan kaum lain. Kesimpulannya, saya menentang semua bentuk dui standard dalam urusan perniagaan. Kita seharusnya melayan semua pelanggan sama rata. Kita kena tengok semua pelanggan kita ini sebagai anak Malaysia. Setuju tak dengan apa yang saya perkatakan ni? Kalau setuju, tuliskan dalam ruangan komen.